Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Luqman Haris bin Muhammad Zalani. Kumpulan kami telah membuat satu mini kajian yang bertajuk Perbezaan Parti Politik Melayu Perbandingan Perjuangan UMNO dan PKR terhadap Survival Bangsa. Survival bangsa membawa maksud mengekalkan kesinambungan orang Melayu atau bumi putera untuk terus hidup atau wujud di Malaysia, yang mengekalkan kedudukan orang Melayu agar kekal terjamin di negara ini. Kerajaan haruslah menitik berat dan bertanggungjawab dalam membela orang-orang Melayu agar terus terjamin mengikut peruntukan Perlembagaan Malaysia. Jika kita lihat parti politik yang terbesar iaitu UMNO yang menjadi teras pemerintahan negara dengan mempunyai kerusi yang terbanyak di Malaysia. Tertubuhnya UMNO adalah hasil daripada gabungan di antara pertubuhan-pertubuhan Melayu yang pada waktu itu memperjuangkan nasib kaum Melayu. Kita lihat pula Parti Keadilan Rakyat iaitu PKR yang merupakan sebuah parti yang mempunyai pelbagai kaum di dalam parti mereka, tetapi mengikut beberapa kajian, PKR merupakan sebuah parti yang dekat dengan Melayu. Teras perjuangan dan pertubuhan PKR adalah atas dasar keadilan rakyat. Pembentukan PKR terjadi ketika negara dilanda krisis ekonomi dan kemelut politik pemerintahan. Permasalahan kajian. Beberapa tahun sudah kita sering mendengar permasalahan orang Melayu yang semakin tergugat di tanah air ini sendiri. Walaupun dikira sebagai peribumi, kedudukan orang Melayu sering berada di belakang berbanding kaum lain. Situasi ini menunjukkan orang Melayu berhadapan dengan kemelut dan menjadi parah jika tidak diatasi segera. Survival bangsa pada masa kini dilihat semakin tenat apabila sering dihujani oleh pelbagai krisis yang menimpa rakyat. Situasi yang semakin hari semakin parah ini menyebabkan bangsa kelihatan lemah. Kemelut ini berlaku dari pelbagai aspek termasuk ekonomi, budaya dan juga pelbagai aspek lain seperti isu hartanah. Oleh itu, kajian ini dilaksanakan untuk menerka permasalahan yang berlaku dalam isu survival bangsa dan juga untuk kepentingan politik untuk jangka masa panjang terutama orang Melayu. Latar belakang kajian. Secara amnya, kegiatan politik orang Melayu pada peringkat awal boleh dibahagikan kepada tiga bahagian atau golongan, iaitu golongan kiri, golongan kaum muda atau Islamis yang terdiri daripada penuntut-penuntut yang balik daripada Timur Tengah, dan juga golongan aristokrat. Selepas merdeka, secara amnya orang Melayu diwakili oleh dua parti utama, iaitu Parti Nasionalis, Parti UMNO, dan juga Parti Islamis iaitu PAS. Pada hujung dekad 90-an, selepas pemecatan Anwar Ibrahim iaitu Timbalan Perdana Menteri ketika itu, ada permulaan munculnya Parti PKR. Kini, tahun 2022, secara amnya PKR lebih berpengaruh di kawasan bandar, manakala di luar bandar ada kawasan PAS dan juga UMNO. Metodologi merupakan kaedah yang digunakan untuk mendapatkan maklumat untuk menjalankan suatu kajian. Tujuan metodologi adalah untuk membantu memahami dengan lebih terperinci untuk membuat huraian tentang proses kajian. Yang pertama adalah reka bentuk kajian. Kajian jalankan ini berbentuk kajian tinjauan deskriptif. Kajian tinjauan merupakan satu rangka rujuk mengenai perkara-perkara yang berkaitan dengan persampelan, pengukuran dan penganalisis data. Penyelidikan deskriptif pula merupakan penyelidikan yang bertujuan untuk menerangkan fenomena yang sedang berlaku. Seterusnya ialah instrumen kajian. Instrumen pula merupakan proses memiliki alat untuk mengukur data. Dalam mini kajian ini, instrumen yang digunakan untuk mendapatkan data adalah dengan kaedah rujukan. Antara medium yang digunakan adalah akhbar dan internet. Pengkaji telah melayari laman seseorang untuk mengumpul data bagi melaksanakan kajian ini. Yang terakhir adalah kaedah analisis data. Kaedah ini merupakan satu kaedah untuk mengawal dan mempersembahkan data kepada bentuk yang lebih bermakna. Data yang diperoleh akan dianalisis dengan sistematik dan akan dipaparkan dalam bentuk jadual dan juga huraian. Kajian literatur. Parti politik ialah persatuan kepentingan awam yang mewakili permintaan warga negara dalam mempromosikan pernyataan dengan kegiatan demokrasi. Ianya dibentuk bertujuan untuk menentukan kegiatan politik sesebuah negara. Parti politik terdiri daripada sekelompok individu, baik militan dan afiliasi.
Manakala UMNO pula merupakan parti yang besar dan menjadi dasar teras pemerintahan negara dengan mempunyai pemimpin yang berkaliber. UMNO merupakan parti yang tertua dan masih teguh membangun di negara. Ia dihormati oleh kawan dan lawan oleh dia kerana keadilannya, ketegasan dan kebolehannya menjalankan dasar kerajaan yang telah diterima umum. Pada 11 Mei 1946, Datuk On bin Jaafar sebagai pemimpin yang pertama dapat mengelak orang-orang Melayu di tanah Melayu daripada terhimpit oleh perkembangan politik golongan yang lebih maju. PKR pula ialah sebuah parti politik Malaysia yang tertubuh daripada gelombang reformasi yang melanda negara selepas pemecatan Timbalan Perdana Menteri Malaysia Datuk Seri Anwar Ibrahim daripada UMNO pada 2 September 1998. Analisa. Matlamat utama UMNO adalah untuk mendukung agama Islam, semangat kebangsaan orang Melayu, Bumi Putera, anak negeri Sabah, Sarawak, orang asli dan juga hak keistimewaan orang Bumi Putera. Oleh sebab ini, UMNO adalah parti yang sangat sinonim dengan orang Melayu. Akan tetapi pada PRU yang ke-14 terbaru, undi-undi orang Melayu dan Bumi Putera telah berpaling kepada PAS dan Pakatan Harapan. Ini dan menyebabkan UMNO tidak lagi menjadi parti dalam kerajaan. Hal ini adalah disebabkan oleh faktor ekonomi dan juga sosial. Manakala untuk PKR, dasar-dasar PKR adalah meliputi hak dan suara pelbagai kaum. Akan tetapi, pertimbangan sewajarnya adalah untuk orang-orang Melayu kerana orang Melayu ada majoriti di negara ini. Rumusan daripada kajian ini adalah isu survival bangsa Melayu di Malaysia masih menjadi isu yang sangat penting yang perlu dicari jawapan oleh parti-parti politik di Malaysia, dan pemimpin-pemimpin parti perlu lebih peka dalam mengubal dasar-dasar agar kedudukan bangsa Melayu kekal terjamin. Seperti mana yang diketahui, kedua-dua parti politik ini mempunyai parti gabungan dan perikatan di antara kaum dan bangsa lain. Oleh itu, pemimpin-pemimpin kedua-dua parti dituntut agar tidak memberi apa-apa yang dituntut yang boleh menjejaskan kedudukan bangsa Melayu dan perlembagaan Malaysia. Yang paling penting, masalah seperti kronisme dan rasuah perlu dielakkan dan ditangani dengan segera kerana ia dapat memberi kesan yang buruk terhadap bangsa Melayu itu sendiri dari segi aspek sosial dan ekonomi. Terima kasih.